warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah sekiranya kamu kasih kepada Allah, maka ikutlah kehendakku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah kasih kepada kamu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap dari umat aku akan masuk ke dalam syurga kecuali yang tak mahu, yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk syurga? Lalu Nabi SAW menerangkan, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk syurga. Dan barang siapa yang ingkar, tidak mahu patuh kepada aku, maka dia sebenarnya enggan, tidak mahu untuk masuk ke dalam syurga. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dimaklumkan, malam ini kita adalah ceramah khas sempena Maulidur Rasul, Maulid perkataan bahasa Arab. Diperkenalkan saya tadi orang Terengganu. Orang Terengganu tak sebut Maulid, sebut Maulud. Sambut Maulud. Bolehlah. Tapi dari segi bahasa yang lebih tepat adalah Maulid, kerana Maulud adalah bayi yang dilahirkan. Jadi kita tak sambut bayi tu. Kita sambut Maulid, yakni tempat ataupun masa kelahiran. Dalam konteks kita ni, kita menyambut masa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sambutan Maulid ini daripada satu sudut, ia bukanlah tujuan, ia bukanlah objektif, tetapi ia adalah wasilah, ia adalah jalan untuk menyampaikan kita kepada tuntutan agama, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman seorang dari kamu, yakni tak sempurna keimanan dia, sehinggalah aku, yakni Nabi SAW, menjadi orang yang paling dia kasih, lebih dari ayah dia, lebih dari dia kasih kepada anak dia, lebih dari dia kasih pada manusia semua sekali. Jadi macam mana kita nak kasih kepada Nabi SAW kalau ingat Nabi pun tidak? Maka itulah para ulama' menerima sambutan Maulid Rasul ini sebagai satu perkara bid'ah yang hasanah. Kenapa bid'ah? Kerana baru kan kita kadang-kadang dengar kawan-kawan kita komplain,
Kata dia, apalah surau buat maulid Nabi pun tak buat. Nabi pun tak buat, kata dia. Jadi kita sepakat memang sambutan sebagaimana yang kita buat pada hari ini, adanya ceramah khas, kemudian adanya tadi diumumkan ada sedikit jamuan. Rasa-rasa tak sedikit juga, nampak tergolek juga. Tergolek juga kambing 2 ekor kat luar tadi masa saya masuk. Rupanya orang sini kambing 2 ekor tu sedikit, kalau banyak wallahu alam mungkin lembu atau kerbau atau apa ya. Baik. Jadi jelas ya, sambutan dengan ceramah, dengan jamuan, ada juga tempat-tempat buat majlis qasidah dan selawat, ada tempat-tempat mengadakan perarakan sepindah Maulid Rasul, itu adalah bid'ah. Jadi sebab itu ada segelintir dari kawan-kawan kita anti kepada sambutan Maulid Rasul kerana dia mengatakan ini tidak dilakukan ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita itu berpegang kepada kefahaman para salaf. Memang dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara bid'ah, perkara baharu merupakan kesesatan. Jadi sebab itulah, bahkan pagi tadi pun lepas kelas subuh, ada jemaah yang bertanya soalan yang sama. Kata dia, kan hadis tu dia kata tak ada caveat. Setiap perkara baharu itu, setiap perkara bid'ah itu sesat. Jadi saya terangkan, di dalam memahami hadis Nabi SAW, para ulama tidak mengambil satu hadis itu in isolation, ambil satu hadis terus keluarkan hukum, tidak. Para ulama dalam nak memahami sesuatu hadis, mereka akan suluh dengan ayat suci Al-Quran, mereka akan timbang dengan hadis-hadis yang lain, dan mereka juga akan menggunakan kaedah istinbat, barulah mereka keluarkan sesuatu hukum. Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama yang terkenal, yang hebat, yang pakar dalam pelbagai cabang ilmu. Beliau adalah ulama hadis, beliau ulama fiqh, beliau ulama akidah, bahkan beliau ulama bahasa dan pelbagai cabang ilmu. Ketika mensyarahkan hadis tersebut dalam Sahih Muslim, hadis sahih, yang kita risau kefahaman yang tidak sahih terhadap hadis yang sahih. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, al-murad bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah haza 'amun makhsus. Yang dikendaki dalam sabda Nabi SAW, dan setiap perkara bid'ah itu sesat, ini merupakan lafaz yang umum, tetapi makna dia khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dikendaki adalah kebanyakan bid'ah, bukan ke semua bid'ah. Tapi Ustaz, Nabi kata semua. Ustaz nak ikut Nabi kena ikut Imam Nawawi. Ada pula yang tanya pesen macam tu. Pastilah kita orang Islam nak ikut Nabi SAW, tapi nak ikut Nabi mengikut kefahaman para ulama, atau nak ikut Nabi mengikut kefahaman kamu sendiri. Kan al-ulama warasatul anbiya. Bahkan al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bukan kesorangan dalam perkara ini. Yang menerima adanya bid'ah hasanah itu, kita boleh kata hampir semua ulama. Antara yang awal menyebut tentang bid'ah hasanah adalah sahabat Nabi sendiri, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika komen tentang masalah salat tarawih. Jadi kawan-kawan kita kata salat tarawih bukan bid'ah, Ustaz. Salat tarawih zaman Nabi dah ada. Betul. Tapi kalau kita tahu kisahnya, zaman Nabi SAW, bila bulan Ramadan, Nabi keluar ke masjid salat tarawih, lalu diikut oleh para sahabat. Masuk malam yang kedua, bila Nabi solat, makin ramai sahabat yang ikut. Masuk malam yang ketiga atau malam yang keempat, Nabi SAW dah tak keluar. Nabi solat dalam rumah. Siapa yang pernah pergi ke Masjid Nabawi, mahkam Nabi SAW itu adalah rumah baginda, Raudhah itu adalah masjid. Jadi keluar masuk masjid itu dekat. Lalu Nabi SAW menerangkan, saya bukan tak tahu kata ramai yang sedang tunggu saya semalam tu, tapi saya bimbang diwajibkan ke atas kamu, nanti terbeban. Ya, kalau dah wajib 20 rakaat juga kan, banyak rakaat. Ya, kalau tak wajib senang, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Lalu kekallah, oleh kerana Nabi SAW sudah tidak keluar, para sahabat masing-masing meneruskan. Jadi ada yang sembahyang dengan imam ni, ada yang sembahyang dengan imam sana, ada yang sembahyang seorang-seorang. Berkekalan dah sehingga zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Satu aktiviti Sayyidina Umar yang beliau lakukan setelah jadi khalifah, pada waktu malam beliau round, ya, tengok apa tu hal keadaan rakyat. Kau nak mengundi nanti kau cari macam tu susah juga, ya. Ada ke wakil rakyat kita? Ramai yang katanya hilang 5 tahun baru jumpa balik dekat-dekat Nabi Haru ni, wallahu alam lah cerita orang.
Kalau round dengan Facebook pun sudah okey. Siapa rakyat ada masalah, tolong PM dalam Facebook, nanti saya minta PA saya tengok apa masalahnya, akan selesaikan. Pun sudah cukup bagus ya. Tapi zaman Sayyidina Umar secara fizikal, Sayyidina Umar round ke masjid dan lihat di bulan Ramadan meriah orang sembahyang tarawih, tapi berkecamuk. Mana ada yang sedang rokok, ada yang sedang sujud, ada yang sedang sorang-sorang. Lalu Sayyidina Umar cadangkan, alangkah eloknya nanti satu orang yang elok bacaan dia seperti Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia ada seorang jadi imam, yang lain ikut. Itu cadangan Sayyidina Umar. Lalu dilaksanakan. Bila Sayyidina Umar lihat cadangan itu dilaksanakan, Sayyidina Umar komen, nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia. Mana sejak zaman sahabat, bid'ah itu tidak semestinya negatif. Baik. Kemudian generasi salaf, kan selalu kawan-kawan kita berkata, kita dalam agama ikut salaf. Bagus. Slogan tu bagus. Yang kita rasa kurang senang kalau mendakwa ikut salaf, tapi bila salaf berfatwa, fatwa salaf itu dibuang sahaja. Antara ulama salaf yang menerima adanya bid'ah yang baik, itulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau jadi generasi tabi'in, generasi salaf. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam bab bid'ah ini ringkas tapi jelas. Ringkas dan tuntas, selesai. 3 poin saja. 3 poin. Poin yang pertama, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah, 2 jenis bid'ah. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis bid'ah terpuji maknanya elok lah. Dan satu lagi jenis bid'ah terkeji. Terkeji maknanya tak elok. Poin yang ketiga dan terakhir, fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Maknanya perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, maknanya kena dengan ajaran Nabi, itu terpuji. Dan mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan ajaran Nabi, maka itu terkeji. Selesai. Jadi ada orang tanya, kan benda bid'ah ni tak berlaku zaman Nabi, Ustaz. Habis kalau tak berlaku zaman Nabi, macam mana nak tahu selari ke tak selari? Kalau berlaku zaman Nabi SAW, kan Nabi boleh bagi tahu. Ini jangan buat. Ni tak betul. Atau Nabi puji. Macam ni bagus. Senang orang tahu. Sekarang Nabi SAW dah wafat. Berlaku perkara baharu. Macam mana kita nak tahu perkara baharu itu baik? Jawabnya adalah melalui pewaris Nabi, iaitu ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Bila berlaku satu perkara baharu, tanggungjawab ulama untuk melihat perkara baharu itu selari atau bercanggah dengan syariat. Masih ingat kejadian pada masa pandemik COVID-19? Apa yang berlaku? Bid'ah dalam solat. Solat jemaah dilakukan jarak-jarak. Itu tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Nabi tak semayang jemaah jarak-jarak. Bahkan sebaliknya, Nabi SAW berpesan supaya kalau ada ruang, dipenuhkan. Kita masa pandemik COVID-19, bahkan imam yang ingatkan pada jemaah, diingatkan supaya menjaga penjarakan sosial. Jelas bid'ah. Sekarang ini baharu. Maka adakah sesat belaka? Kenapa mufti-mufti kita benarkan? Kerana bila dilihat, walaupun benda itu bid'ah, tetapi tujuan melakukannya itu bukan saja-saja kerana tak suka sunnah Nabi atau apa, bukan. Tapi kerana fakta dan data pada masa itu menunjukkan berada pada jarak yang hampir antara satu sama lain, meningkatkan risiko jangkitan COVID-19. Dan pada masa itu, yang terjangkit dengan COVID-19 dibimbangi akan menemui ajal. Kan kita lihat banyak berita kematian berapa ribu. Ya. Maka ulama kaji, tidakkah ajaran Nabi SAW la darara wa la dirar? Tidak boleh kita itu menyebabkan kemudaratan ataupun membenarkan kemudaratan berlaku. Ad-dararu yuzal, kemudaratan perlu dihilangkan. Dan ada dalil-dalil yang banyak bahawa kita itu disuruh menjaga nyawa, bahkan menjaga nyawa salah satu dari maqasid syariah yang 5. Maka oleh kerana itulah para mufti kita membenarkan berlakunya bid'ah dalam solat urusan agama. Kerana didapati dalam keadaan yang sedemikian, ia tidak bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan bahawa kullu bid'atin dalalah itu mesti bermakna semua adalah kegagalan memahami konsep kullu. Kullu ada 2 jenis. Kullu jami' berarti semua, all, no exception. Kullu majmu' berarti kebanyakan.
Jangan kita kata Quran hadis, dalam bahasa Melayu pun ada konsep macam itu. Kalau budak sekolah darjah 1 misalnya, dia bagi tahu kepada kita, dia kata, "Pak cik, uncle, saya pergi sekolah setiap hari." Lalu kita tanya, "Betul ke adik pergi sekolah setiap hari?" "Betul, saya tak pernah ponteng." Lalu kita tanya dia, "Adik hari Sabtu pergi sekolah tak?" Dia kata, "Pada hari Sabtu tak pergi." "Hari Ahad?" "Ahad tak pergi," kata dia. Bohong lah tu. Tadi adik kata pergi sekolah setiap hari, Sabtu Ahad tak pergi pun. Ya. Adik tu bohong ke pak cik tu yang tak faham bahasa? Nampak macam pak cik tu yang kurang faham. Betul lah tu, setiap hari yang sekolah adik ni pergi. 2 hari cuti memang dah dia tak pergi, sekolah pun tak buka. Masih sah dari segi bahasa, dia kata saya pergi ke sekolah setiap hari. Dalam Al-Quran, sebagai contoh, banyak contoh, Allah berfirman, "Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Adalah di belakang orang-orang miskin ini seorang raja yang mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau masih ingat, ini kisah dalam suratul Kahfi, iaitu perjalanan menuntut ilmu Nabi Musa alaihissalam, walaupun seorang rasul yang terbelah lautan untuk Nabi Musa dan umat dia lalu, tapi bila tahu ada orang yang lebih alim daripada beliau, sanggup musafir untuk menuntut ilmu. Dah lah macam tu, bila minta izin nak menuntut ilmu, kata Nabi Khadir alaihissalam, "Kamu tak akan sabar punya." Ya, tak payah dah. Jadi Nabi Musa bersemangat, "Tak apa, insya-Allah saya sabar." Okey. Kamu nak mengaji dengan saya boleh. Jangan banyak tanya. Ada masa saya cerita. Jangan tanya macam-macam. Tapi oleh kerana adab seorang penuntut ilmu, akur setuju dengan syarat tersebut. Tapi ialah Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang rasul tak tahan tengok perkara-perkara yang pada zahir syariat tak betul. Antara yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam, bila sama-sama naik sampan itu dilubangkan. Nabi Musa tegur lah, kan melubangkan sampan orang ni salah, merosakkan harta benda orang. Lagi pula yang dilubangkan tu sampan, kalau rumah masih boleh tahan lagi, sampan kalau masuk air kan tenggelam. Akhirnya Nabi Khadir terangkan, sampan itu kata Nabi Khadir alaihissalam milik orang miskin. Mereka ni cari makan, bekerja di laut. Saya nak aibkan, maknanya saya nak rosakkan sampan itu bukan saja-saja, ada sebab. Sebab dia adalah ada di sana seorang raja. Bila laju saja sampan di kawasan dia, maka raja itu akan mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau ikut zahir ayat Quran, kulla safinah, setiap sampan, berarti tidak ada sampan yang raja tak ambil. Kerana Quran sebut setiap. Tetapi sepakat ahli tafsir, tidak ada khilaf di kalangan ahli tafsir bahawa tidak, raja tidak ambil semua sampan. Raja hanya ambil sampan yang elok-elok sahaja. Maknanya dia akan cek dulu, kalau ada lubang, ada rosak, raja tidak ambil. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khadir alaihissalam melubangkan sampan itu. Dalam bahasa Arab, konsep yang disebut irtikabu akhaf ad-dararaini. Dalam bahasa Inggeris, choosing the lesser of two evils. Dalam bahasa Melayu, memilih yang lebih ringan dari dua kemudaratan. Ini konsep yang penting dalam kehidupan kita, sebab kadang-kadang hidup ini tidak begitu ideal. Yang ideal kita nak pilih yang terbaik, yang paling bagus, yang paling jujur, yang paling amanah. Tapi kadang-kadang pilihan yang ada macam tadilah, sampan berlubang tu sampan kena rampas. Daripada tak ada sampan langsung, berlubang pun berlubang je lah. Ya. Kadang-kadang orang tanya, kenapa Tuan Haji buat pilihan yang teruk macam ni? Nampak macam mana yang satu lagi teruk? Itu makna kata konsep memilih mudarat lebih ringan. Yang penting setiap sampan dalam Quran bermakna sebahagian. Dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam ya'kuluhu turabu illa ajbaz zanab." Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Dimakan oleh tanah maknanya akan reput. Baik, soalan. Para nabi anak Adam atau tidak? Para nabi anak Adam. Adakah jasad para nabi dimakan oleh tanah? Tidak, Allah jaga. Bahkan jasad orang mati syahid juga Allah jaga. Bahkan kadang-kadang berlaku orang yang bukan nabi mati atas katil, bila nak dialihkan jenazah oleh sesuatu sebab, jenazah masih elok. Bukanlah macam tu, hadis tadi tak betul lah Ustaz. Bukan hadis tidak betul, cara awak memahami hadis tidak betul. Awak tidak boleh faham kullu bani Adam dengan makna semua, tapi kena difahami kullu bani Adam dengan makna kebanyakan. Demikianlah
kullu bid'atin, kata Imam Nawawi dalam hadis tersebut bermakna kebanyakan. Pandai-pandai je Imam Nawawi ni? Bukan. Imam Nawawi bukan pandai-pandai. Imam Nawawi pandai. Yang pandai-pandai itu abang. Abang jumpa satu hadis terus buat keluar fatwa. Nanti dulu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama yang lain, ketika mana menerima adanya bid'ah yang hasanah, mereka ada dalil. Bukan sahaja suka-suka. Dalil yang pertama daripada ayat suci Al-Quran, Allah berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Rahbaniyah ni apa dia? Rahbaniyah ni daripada perkataan rahib, iaitu cara hidup kependekaan, cara hidup yang kurang fokus kepada dunia tapi lebih fokus kepada ibadah. Quran kata apa? Ibtada'uha. Orang-orang Nasara lah yang membuat bid'ah itu. Ma katabnaha alaihim. Kami tak tetapkan mereka mesti hidup rahbaniyah, tidak. Mereka yang buat bid'ah. Kenapa? Illa ibtigha'a ridwanillah. Tak ada tujuan lain kecuali nak dapat ridha Allah. Cerita di sebalik kejadian tersebut adalah pada ketika itu orang-orang Nasara diuji dengan pemerintah yang bergelumang dengan maksiat. Maka sebahagian daripada pengikut Nabi Isa AS yang masih taat dengan ajaran Nabi Isa menjalankan tanggungjawab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Jangan buat maksiat. Ini Nabi kita larang begini. Bukan sahaja nasihat tidak diterima, yang menasihati dibunuh. Lalu yang selamat dari tragedi pembunuhan tersebut tersepit. Kalau hidup dalam masyarakat, biar saja orang buat maksiat, agama rosak. Kalau hidup dalam masyarakat, tegur orang buat maksiat, nyawa melayang. Sedangkan dua-dua ni perlu jaga. Agama kena jaga, nyawa kena jaga. Akhirnya mereka buat satu inovasi, duduk jauh dari masyarakat, tak bergaul dengan masyarakat, duduk di pinggir gunung, duduk di tepi hutan misalnya, fokus kepada ibadah. Sebab itu Al-Quran sebut ibtada'. Ibtada' makna buat bid'ah. Okay. Kemudian fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dah elok mereka hidup fokus kepada ibadah. Selepas daripada itu, mereka tidak lagi memenuhi hak-hak kehidupan rahbaniyah itu. Yang datang kemudian itu mula cenderung dengan dunia semula. Lalu mereka ini dilabel sebagai orang yang fasik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah keji mereka. Maka di situlah ulama istinbat bahawa kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala ni seorang pakar tafsir, ya, terkenal dengan kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang menghimpunkan hukum-hukum dalam Al-Quran. Kata Imam Qurtubi, hadhil ayah tadullu, ayat ini menunjukkan ala anna kulla muhdatsatin bid'atun, menunjukkan bahawa setiap perkara baharu yang diada-adakan diistilahkan bid'ah. Wa yambaghi liman yubdi'a khairan ayyadu ma'alaihi, maka sepatutnya lah orang yang membuat satu bid'ah yang baik, dia perlu mengekali melakukannya, supaya tidak terjadi sebagaimana orang Nasara, dia buat bid'ah yang baik lalu dia tinggalkan bid'ah tersebut, Allah keji dia sebagai orang yang fasik. Itu dalil pertama, bukan suka-suka. Dalil yang kedua, saya nak berpada dengan dua dalil saja, ya. Sebab kalau kita buka dalam kitab-kitab sampai 5, sampai 7, sampai banyak dalil. Bermadai untuk malam ini saya kongsikan dalil yang sama-sama dijadikan dalil oleh orang yang menerima bid'ah hasanah dan yang anti pada bid'ah hasanah pun pakai dalil sama. Guna benda yang sama tapi tujuan berbeza, bertentangan, 180 degrees. Baik, apa dalil tersebut? Iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baru dalam urusan kami, yakni urusan agama ini, apa yang bukan dari agama, maka perkara itu tertolak. Ini dalil adanya bid'ah hasanah. Tapi kawan-kawan kita pakai hadis yang sama. Kata dia, mana ada bid'ah yang hasanah? Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Tapi dia terjemah tak habis. Dia kata macam mana? Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami, yakni urusan agama, maka perkara baru itu tertolak. Ada part dia tak terjemah. Yang mana tu? Ma laysa minhu, dia tidak terjemah. Kalau terjemah penuh dia, barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baru dalam urusan kami ini, yakni urusan agama, apa yang bukan dari agama,
maka perkara itu tertolak. Berarti apa? Impliedly, apa yang dari agama diterima. Ini dipanggil mafhum mukhalafah. Quran hadis sumber hukum. Teknik berinteraksi dengan sumber hukum itu pelbagai. Salah satu dipanggil mafhum mukhalafah. Sebab percakapan ni ada yang mantuk. Mantuk maknanya as expressly mentioned. Mafhum maknanya impliedly understood. Tak sebut tapi faham. Saya bagi contoh. Katakanlah di sebuah masjid, selepas daripada solat, sebelum daripada solat, imam buat pengumuman. Kata tuan imam, harap pada jemaah ambil perhatian ya. Mana-mana jemaah yang berusia tidak lebih dari 40 tahun, mohon selepas solat isyak nanti tunggu sekejap dalam masjid. Tak tahulah ada apa projek apa ke untuk orang yang tak lebih 40 tahun. Lalu datang seorang jemaah, umur dia 60 tahun. Dia pun tanya pada tuan imam, "Mam, nak tanya sikit je. Saya ni umur dah 60. Nak kena tunggu ke tak?" Imam kata, "Bukankah saya tadi dah buat pengumuman?" "Yalah, Imam Abah kata yang tak lebih 40 tunggu. Yang lebih 40 Imam tak cakap apa pun tunggu ke tak." Jadi dalam hati imam, ya Allah Tuan Haji, faham je lah. Kalau saya dah kata yang kurang 40 sila tunggu, yang lebih tak payahlah tunggu. Itu maknanya mafhum mukhalafah, kefahaman secara yang sebaliknya, di opposite ya. Jadi begitulah bila Nabi SAW bersabda, apabila seorang itu mengadakan satu perkara baharu yang bukan dari agama, maknanya tidak ada asas dalam agama, tertolak. Maka kalau perkara baharu itu ada asasnya dalam agama, maka ianya diterima. Baik, kembali kepada Maulidur Rasul. Kita sama sepakat dengan kawan-kawan kita bahawa sambutan ini adalah bid'ah. Kawan-kawan kita pun nampaknya kebelakangan ni pun tak adalah anti sangat. Buat juga forum Zikra Rasul. Cuma masih segan nak sebut maulid kan. Forum Zikra Rasul. Apa makna Zikra Rasul? Memperingati Rasul. Sama lah tu. Kan tak payah bergaduh lah bab nama. Kalau bergaduh bab nama jadi macam budak-budak. Sebut saya tadi pernah sekolah di Malay College. Masa form 1, sebab batch saya tu saya ingat ada wakil setiap negeri. Sabah ada 2 orang, Sarawak ada 2 orang, Terengganu ada 5-6 orang, Kedah ada. Bila kita baru masuk sekolah asrama, baru form 1, semangat kenegerian tu masih kental. Masing-masing masih guna bahasa masing-masing. Kelantan dan Kelantannya, Terengganu dengan Terengganu, Kedah dengan Ayak dan sebagainya ya. Tak ubah lagi. Dia lepas form 2, form 3 tu baru dia assimilate. Baru jadi lingua francanya bahasa Perak atau bahasa Utara. Jadi saya masih ingat masa form 1, kami dihidangkan especially pada bulan puasa dengan satu minuman yang menyegarkan, iaitu cincau, air cincau. Tapi dia menjadi punca perbalahan antara 2 orang. Sebab yang hamba Allah ni kata ini cincau, seorang ni kata bukan, ni lengkong. Lengkong cincau, lengkong cincau. Akhirnya dah melintas satu orang kawan, jadi panggil dia sebagai judge, jadi hakim. Tempat kau panggil apa ni? Cincau ke lengkong? Dia pun tengok. Oh, air belda hitam. Air belda hitam tu bahasa Terengganu. Ya, Terengganu Kelantan belda tak? Jadi buat apa nak bergaduh? Benda sama. Nama je berbeza. Jadi nak panggil Maulid Rasul boleh, nak panggil Zikra Rasul boleh. Yang penting sama-sama nak memperingati insan yang hebat, yang menjadi role model kepada umat Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasulullah SAW tu ada contoh yang baik. Itulah tujuan kita Maulid Rasul. Kembali kepada hadis tadi, bila Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan dari agama, maka kita kena cek Maulid Rasul ini dari agama atau tidak, kerana ia perkara baru. Baik. Pertama, konsep sambut Maulid itu sendiri adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsep memperingati hari kelahiran itu ketika mana Nabi SAW ditanya kenapa baginda rajin berpuasa pada hari Isnin seumpama hari ini. Lalu Nabi SAW mengkaitkan dengan zaka yaumun wulidtu fihi wa unzila ilayya. Aku itu rajin berpuasa pada hari Isnin kerana hari Isnin itulah hari aku dilahirkan dan diturunkan wahyu kepada aku. Berarti Nabi SAW menyambut Maulid mingguan. Macam mana cara Nabi SAW sambut Maulid? Berpuasa pada hari Isnin. Tapi puasa hari Isnin ni tak ada pertikaian. Saya tak dengar lagi lah orang kata tak boleh puasa hari Isnin, bid'ah, Nabi tak buat. Tak ada. Jadi selesai ya.
Buat sambut maulid dengan cara puasa hari Isnin, itu tidak ada pertikaian, semua kata bagus, sunat, dapat pahala. Bahkan sunnah, mana Nabi buat. Yang menjadi kekeliruan, sambut dengan cara yang Nabi tak buat, iaitu ceramah. Tak ada. Zaman Nabi tak ada buat ceramah maulid, Khulafa ar-Rasyidin tak ada buat ceramah maulid. Yang kita tahu, mungkin pada kurun ke-8 atau ke-6, satu orang sultan, iaitu Sultan Muzaffar, Raja Negeri Irbil, dia buat jamuan sembelih kambing, sembelih unta dan sebagainya, jamu bagi ulama datang bercakap dan sebagainya. Itu antara catatan orang yang awal mengadakan Maulidur Rasul, seorang raja. Jadi kita nak kena tentukan sambutan kita ini minhu, dari agama, maka kita buat. Am laisa minhu, bukan dari agama, maka kita jangan buat. Sebab kalau kita buat juga tertolak, Allah tak terima. Baik. Ceramah maulid ini apa dia sebenarnya? Sebab kita nak hukum sesuatu, kena faham benda itu sebenarnya apa. Ceramah maulid kebanyakannya adalah tazkirah, tausiah. Jarang orang ceramah maulid buka kitab Qalal Musannif rahimahullah ta'ala, buka kitab aja bab baru, ya, babul bai', bab jual beli. Seperti Maulidur Rasul, jarang, saya tak nak jumpa lagi. Paling-paling dibuka kitab Syama'il Muhammadiyah, cerita tentang diri keperadian Nabi SAW, ya. Maka oleh kerana konsepnya adalah tazkirah, ia adalah daripada agama. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah tazkirah, kerana tazkirah itu memberi peringatan pada orang mukmin. Bukan tak tahu Nabi SAW lahir bila, tahun gajah dah tahu. Ketika Nabi belum lahir, bapa meninggal, ramai dah tahu. Ketika Nabi SAW masih kecil, ibu meninggal, ramai dah tahu. Nabi duduk di Gua Hira, ya. Nabi dapat wahyu di Gua Hira. Nabi berdakwah ke Taif, dibaling batu sehingga berdarah mengalir sampai ke kaki, ya. Berbeza dengan kita yang kalau diterul dalam Facebook pun kita dah macam-macam doa. Ya Allah, kau bagi kudung lah tangan dia ni, taib macam-macam, sakit hati aku, misal. Tapi Nabi SAW dibaling dengan batu sampai berdarah, apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaum aku ini, kerana mereka ini tidak mengetahui. Besar dan lapangnya dari Nabi SAW mendoakan hidayah, kebaikan kepada orang yang menyakiti baginda. Jadi bila kita dengar kisah-kisah pribadi dan akhlak Nabi SAW, ada orang sampai menangis, ada orang sampai teresa-esa, ada orang sampai bertaubat. Bahkan saya kenal satu orang yang saya tanya dia, macam mana dia boleh berubah ke arah yang positif. Kata dia, asbab hadir sambutan Maulidur Rasul. Ketika itu dia mendengar qasidah dan sebagainya, dia menangis dan dia berubah. Maka ini minhu. Tazkirah, tausiah adalah dari tuntutan agama. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis shawab. Itu yang kita buat dalam sambutan Maulid. Baik. Yang kedua adalah jamuan makan. Alhamdulillah, saya sampai tadi pun agak gembira dah. Ada asapnya. Ada apa, masya-Allah. Ya. Ya. Bau asap tu, bau asap, belum lagi makanannya. Jadi kita nak tahu menjamu makan ini adakah dari agama atau bukan. Kita dapati banyak ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menggalakkan kita itu menjamu makan. Salah satunya ketika Nabi SAW baru sampai ke Madinah, baginda berpesan afsyus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan jamulah makan. Wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan solat pada waktu malam ketika orang sedang tidur, yakni solat tahajud. Kita ni bukan tak mahu tahajud, tapi kerap ni tak terkejut. Yang mudah dengan orang Melayu ni jamu makan. Satu perangai yang bagus orang Melayu adalah suka jamu makan. Jadi kita jamu makan kerana naik pangkat, boleh. Tak bercanggah dengan agama. Satu orang naik pangkat, buat jamuan. Satu orang baru masuk rumah baru, buat jamuan. Satu orang tak ada apa sebab, dah lama tak belanja kawan-kawan, jom saya belanja hari ni, boleh. Kalau saya buat jamuan sembena hari jadi saya, boleh tak? Buat jamuan sembena hari jadi isteri, lagi boleh. Kan tak buat kan jadi mengajuk pula, kan kurang harmoni pula, kadang-kadang sensitif juga buat hari jadi ni, kan? Jadi kita buat jamuan hari jadi kita boleh, jamuan hari jadi isteri boleh, jamuan hari jadi Nabi jadi haram, sesat, masuk neraka. Tak mungkin. Sedangkan jamu itu sendiri adalah daripada agama, maka jamuan minhu, dari agama, maka diterima. Lagi aktiviti yang kerap dilakukan untuk sambut Maulidur Rasul adalah aktiviti berselawat.
Kan macam-macam selawat lah, tapi selawat yang standard yang tala al-badru alaina ya, dan seterusnya. Baik, selawat daripada agama atau tidak? Kalau ada orang kata selawat bukan dari agama, kalau dia orang lelaki, saya syak dia tidur masa khutbah kedua Jumaat. Kerana setiap khutbah kedua, khatib akan mengulang-ulang ayat suci Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang tak tahu dalil selawat. Kau bantannya tidur, ya. Cuba jangan tidur, itulah dalil selawat. Wahai orang-orang yang beriman. Kita beriman tak? Beriman. Bila ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga. Ini arahan untuk kita. Dan inilah satu arahan yang unik. Tidak ada arahan lain. Suruh salat, suruh zakat, suruh haji, tidak ada satu pun perbuatan yang Allah suruh Allah mulai dengan Allah dulu. Sesungguhnya Allah salat tak ada. Sesungguhnya Allah juga bekerja haji tak ada. Tapi untuk selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Maka wahai orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas Nabi. Bila kita diperintahkan selawat, adakah Allah tetapkan bila? Tak tetapkan. Dia beza kalau solat. Kawan-kawan kita kadang-kadang tak tahu macam mana. Jenuh kita terang, dia tak faham. Dia macam ada mental block. Kita terangkan konsep dalam agama ni, tak semestinya apa yang Nabi buat saja kita boleh buat. Asalkan benda itu baik, kita boleh buat. Jadi dia marah. Oh, dia kata, Ustaz kalau pakai konsep asalkan baik boleh buat, why not Ustaz sembahyang subuh 4 rakaat? Siapa kata sembahyang subuh 4 rakaat baik? Asalkan baik boleh buat, itu baik dari segi agama. Sembahyang subuh 4 rakaat tak baik. Kenapa? Kerana ibadah ada dua jenis. Satu ibadah yang diikat, maka kena ikut ikatan dia. Satu ibadah yang dilonggarkan, tidak diikat, maka jangan memandai-mandai ikat. Itu bid'ah. Baik. Contoh ibadah yang diikat, salat. Antaranya diikat dengan waktu. Oleh kerana malam ni kita ada ceramah khas sempena Maulid Rasul, maka jemaah diminta sembahyang maghrib dan isyak pukul 6.30 petang tadi. Boleh? Haram, tak sah, bid'ah. Tapi sembahyang masih agak fleksibel. Berarti sembahyang di Kajang boleh, di Wangsa Maju boleh, bahkan di London, di Bangkok boleh, asal dah masa waktu. Tapi haji tidak. Haji mesti di Kaabah. Ada satu ajaran dinamakan ajaran taslim, haji di Pulau Pinang. Jimat kos, tak payah visa. Tapi bid'ah, sayyi'ah, dalalah, tak sah, haram, berdosa. Jangan kata haji di Pulau Pinang. Haji di Madinah, bid'ah. Haji mesti di Kaabah. Itu ibadah diikat dengan tempat. Raja ibadah diikat dengan bilangan. Tadilah sembahyang subuh 2 rakaat. Maka sengaja buat 1 rakaat haram, tak sah. Sengaja buat 4 rakaat juga haram, tidak sah. Tapi umpama zikir, itu saya tak faham. Selawat, kan Allah tak tetapkan bila. Jadi nak selawat sebelum tarawih boleh, nak selawat selang-selang tarawih boleh, nak selawat lepas tarawih boleh, nak selawat sambil tunggu makanan sampai boleh, nak selawat sambil jogging pun boleh. Kan ada orang suka jogging. Rather dan dia kosong jogging, hanya sihat tubuh badan, dia fikir baik aku selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Mana dalil selawat sambil jogging? Ya, tak adalah dalil khusus. Tapi dalil suruh banyak selawat ada. Jadi selawat kerana Maulidur Rasul boleh, selawat saja-saja nak selawat boleh, selawat seorang-seorang boleh, selawat ramai-ramai tidak dilarang, selawat secara spontan boleh, selawat secara dirancang. Hari sekian, pukul sekian kita sama-sama berselawat boleh. Tak ada masalah. Jadi selawat dari agama. Apa lagi? Qasidah. Baik, qasidah adalah melantunkan syair-syair atau lagu-lagu, ya. Asal hukum adalah harus dibenarkan. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum pada sesuatu itu dianggap ianya dibenarkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Boleh jadi qasidah itu misalnya ada lirik-lirik yang haram, lirik-lirik yang lucah misalnya, atau orang yang berqasidah pun tak tutup aurat, atau buat perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama misalnya, maka itu berubah jadi haram. Tapi hukum asal berqasidah boleh. Tapi setakat saya dengar qasidah-qasidah Maulid Rasul, kebanyakannya puji Allah, puji Nabi, puji Al-Quran, puji sahabat. Jadi ini semua dapat pahala.
Kerana memuji yang layak dipuji itu dapat pahala. Ya, kita puji Nabi SAW, Allah pun puji Nabi, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu berada atas akhlak yang sangat agung. Allah puji Nabi. Adakah kita jadi haram puji Nabi? Waliyahzubillah. Baik. Apa lagi? Berarak. Sini ada buat perakan? Tak ada. Ada. Ada setengah tempat baru ni saya ceramah di kondominium pun. Dia kata dia berarak. Saya kata berarak kat mana? Kat kondo. Dia kata daripada gate naik ke atas. Okey lah tu. Dia kata tak apa kan. Berarak ni apa hukum? Jangan kata minum arak tu haram. Berarak lain. Nak kata berarak apa hukum? Berarak tu dulu apa dia? Yang setakat saya faham, berarak tu berjalan beramai-ramai. Ke orang Kajang berjalan sorang-sorang bagi berarak juga. Biasanya berjalan ramai-ramai lah kita ambil berarak. Apa hukum berjalan ramai-ramai? Ya harus. Boleh. Kecuali ada sesuatu yang mendatang menjadikan dia haram. Berjalan ramai-ramai secara tidak menutup aurat misalnya. Haram kerana tak menutup aurat. Berjalan ramai-ramai secara menyakiti orang, langgar habis kedai-kedai tepi jalan, terbalik sayur-sayur ikan dia, itu haram kerana menyakiti orang. Tapi misalnya satu kumpulan berarak beramai-ramai semata-mata nak menzahirkan kegembiraan negara sudah merdeka selama 65 tahun. Boleh tak? Macam kita buat bulan Ogos yang lalu. Ya boleh. Berarak beramai-ramai nak menzahirkan kegembiraan sebenarnya mengingati hari kelahiran insan yang paling istimewa, yang paling agung, yang menjadi rahmatan lil alamin, ya tentu boleh. Bahkan dapat pahala. Kerana mengingati Nabi SAW itu berpahala. Jadi tidak ada masalah tentang bid'ahnya sambutan Maulid Rasul ini. Ia adalah bid'ah yang tidak bercanggah dengan syarak. Sebab itu sekian ramai para alim ulama, termasuk tokoh kontemporari yang baru meninggal dunia, Dr. Yusuf Qaradawi juga, menerima sambutan Maulid Rasul ini sebagai satu aktiviti yang baik dalam agama kita. Baik. Jadi kalau ikut dimaklumkan tadi, Ustaz ada masa 45 minit, ya. Kemudian selepas daripada 45 minit ada lagi 15 minit untuk sesi soalan. Kuliah bermula pukul 7.40. Berarti 8.25 habis waktu. Sekarang 8.20, ya. Jadi kalau yang ada soalan boleh standby. Kalau tak ada, jika ada. Jika tidak ada, adakah saya dibenarkan gunakan masa 15 minit itu untuk menerangkan atau kena berhenti dah? Boleh, ya. Baik. Jadi sebagai mukadimah dalam tempoh 5 minit yang tersisa adalah, apabila kita itu menyambut Maulid Rasul dalam keadaan kita sedar ia adalah wasilah, jalan, maka kita jangan sampai lupa tujuan. Berarti kita tak mahu orang tu beria-ria sambut Maulid tapi ingat Nabi pun tidak, ikut Nabi pun tidak, sunnah Nabi pun tinggal, ya. Yang nombor satu, kita nak ikut sunnah Nabi SAW adalah di dalam akidah. Kerana ini yang paling asas. Dan bahkan bila saya sebut tentang bid'ah hasanah tadi, itu tidak berlaku dalam akidah. Tidak ada bid'ah yang hasanah dalam akidah. Sebarang bentuk bid'ah dalam akidah adalah sayyi'ah, buruk. Boleh jadi sampai membawa kepada kufur. Dan paling tidak bid'ah dalam akidah itu berdosa besar. Maka kita kena pastikan akidah kita itu akidah sama seperti Nabi SAW. Secara mudahnya akidah macam Nabi macam mana? Dia macam Quran hadis cerita lah. Masalahnya apa yang Quran dan hadis cerita? Kadang-kadang orang salah faham makna ayat Quran. Sebab itu Nabi SAW memberi amaran, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran itu ikut pandangan dia semata-mata, bukan ikut panduan ilmu, maka sediakan tempat duduk dari api neraka wal yazubillah. Maka alhamdulillah ada di sana pewaris-pewaris Nabi yang menghabiskan umur, masa, tenaga, harta benda untuk menggali hukum daripada Quran dan hadis dan menghidangkan kepada kita dalam bentuk end product. Dah siap. Kerana Quran hadis ni pertama boleh diibaratkan seperti lombok. Dalam itu ada emas. Tapi adakah setiap orang yang perlu kepada emas disuruh melombok? Puan-puan tentu suka dengan barang emas kan? Tak kisahlah gelang ke rantai ke, kan seronok. Balik-balik semain syak suami bagi gelang emas, kan seronok. Tapi adakah puan-puan pernah pergi melombok emas kerana nak dapatkan emas? Kebanyakan kita tak ada kepakaran tu. Kita pun tak tahu macam mana cara nak melombok emas. Maka yang bukan ada peralatan dan juga kepakaran melombok emas,
Untuk dia guna emas, sila pergi ke kedai emas, beli. Untuk kita yang tak mahir nak gali hukum, kaedah dan sebagainya, akidah, fiqh dan juga tasawuf daripada Quran dan hadis, maka kita pergi kepada kitab-kitab yang disusun oleh para alim ulama. Dan terus kita pakai. Sama juga seperti mutiara. Mutiara itu ada permintaan, ada demand, orang nak kepada mutiara. Dan tempat asal mutiara dalam laut. Adakah kita yang nak mutiara kita terjun ke laut? Jangan apa itu yo. Ya. Naik kamu. Yang bagus terjun dalam laut tu yang pakar penyelam mutiara. Dia akan bawa keluar mutiara. Yang bukan pakar macam kita ni nak mengada-ngada terjun masuk laut, nanti kan lepas 2-3 hari orang lain pula nak kena menyelam. Mana haji ni tak timbul. Menyelam 3 hari lepas tak timbul-timbul lagi mutiara. Mana yang dia buat naik ni? Rupanya sangkut kat bawah tu. Itu yang berlaku bila orang terjun dalam Quran dan hadis tanpa melalui kepada apa yang telah dihurai oleh para ulama, dia nanti akan boleh jadi tersesat. Ikut Quran takkan sesat ustaz? Biar betul. Quran yang hamba. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Dengan apa yang dalam Quran tu ramai yang jadi sesat, dan dengan apa yang dalam Quran juga ramai yang dapat hidayah. Apa beza? Sama-sama Quran, iaitu cara orang itu berinteraksi dengan Quran, adakah ikut hawa nafsu sendiri atau ikut panduan ulama. Maka dalam bab akidah, ulama telah mempermudahkan kita itu memahami akidah Nabi SAW dalam pengajian yang dikenali sebagai pengajian Tauhid Sifat 20. Ya. Mana boleh Ustaz belajar Tauhid Sifat 20? Sebab saya dengar ada Ustaz kata Tauhid Sifat 20 ni bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Dan lebih teruk pada tu Ustaz, Tauhid Sifat 20 ni sebenarnya adalah daripada ilmu falsafah Yunani. Bukan ajaran Quran hadis ni. Ini ajaran falsafah Yunani. Atau kalau orang kata macam tu, macam mana kita nak jawab? Masa sudah tamat. Jawapannya pada kuliah yang akan datang. Okey, kita buka pada soalan dahulu. Kalau tak ada, saya sambung cerita tadi. Ada seorang soalan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak minta pencerahan sikit tentang hadis berkenaan dengan Nur Muhammad. Sebab ada setengah pihak mengatakan hadis itu adalah hadis maudhu'. Apa sumbernya daripada Musnad Abdul Razak, yang mana bahagian tentang hadis itu dah hilang. Jadi boleh Ustaz bagi pencerahan apa ini, dan mungkin boleh kongsi juga sama ada kepercayaan pada Nur Muhammad ini melibat akidah atau tidak. Baik, terima kasih. Baik, isu Nur Muhammad ini berlaku khilaf dia kita kena faham dahulu. Khilaf mana kata ulama tidak seia sekata. Bila khilaf tu mana ada ruang untuk kita itu berbeza pandangan lah. Berbeza kalau perkara itu ijma'. Kalau ijma' mana semua ulama dah sepakat iaitu haram kita langgar. Kesepakatan ulama kita wajib ikut. Tapi kalau ada ulama yang pegang macam ini, ada ulama yang pegang macam lain, maka di situ ada keluasan untuk kita itu bertaklid kepada salah satu dari pandangan. Jadi isu yang berlaku dalam Nur Muhammad adalah dalam riwayat yang dipertikaikan tadi itu adalah disebut bahawa awal-awal makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah Nur Muhammad. Jadi riwayat itu dinilai oleh sebahagian penilai hadis sebagai palsu. Ramai yang menilai itu hadis palsu. Bila palsu berarti bukan hadis sebenarnya. Jadi tak boleh kita jadikan sandaran, ya. Jangankan kata dalam kepercayaan, bahkan dalam amalan hukum hakam juga tidak boleh hadis palsu. Yang ulama agak longgar itu kalau hadis dhaif. Hadis dhaif bukan palsu. Hadis dhaif ni masih hadis yang ada kemungkinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma kemungkinan tu tak sebagus hadis sahih. Sebab itu kalau fadilat beramal, menggalakkan dan menggerunkan sirah, kelebihan orang, kelebihan tempat, macam isu Nabi SAW lahir ke dunia, terpadam api di Farsi. Jadi ada ulama yang mengatakan palsu, tapi ramai mengatakan tidak palsu, hanya dhaif. Jadi walaupun dhaif, oleh kerana hanya cerita tentang kelebihan Nabi, maka ulama terima. Banyak dalam kitab-kitab sirah cerita tentang kejadian tersebut kerana hanya sirah saja, bukan nak cerita hukum. Baik.
Adapun adakah Nur Muhammad itu makhluk yang pertama atau tidak, itu adalah perkara dia panggil furu' akidah. Perkara kepercayaan tapi perkara cabang, yang mana tidak sampai membawa kepada kufur atau fasik. Berbeza kalau perkara asas, misalnya percaya kepada takdir Allah. Ada satu golongan namanya golongan Qadariyah. Qadariyah dikata ya memang Allah ciptakan kita, tapi bila kita berbuat sesuatu, berjalan, berlari, solat dan sebagainya, itu bukan kuasa Allah, itu kuasa kita sendiri. Maka dia menafikan takdir Allah, yang itu membawa kepada kufur. Lagi satu Jabariyah. Jabariyah dia terima buruk dan baik itu adalah takdir Allah, tapi dia buat bid'ah menyalahkan takdir. Awak kenapa tak solat? Ya, memang Allah dah takdir kalau saya tak solat kan. Jadi macam tu. Maka yang itu dia berdosa. Ya, itu dalam perkara yang usul akidah. Perkara takdir ini usul akidah. Perkara adakah Nur Muhammad itu makhluk Allah yang pertama, atau sebenarnya makhluk Allah yang pertama itu bukan Nur Muhammad, tapi ada makhluk lain, qalam dan sebagainya, itu adalah furu' akidah. Maknanya tidak sampai menjadikan orang itu berdosa. Kalau dia percaya Nur Muhammad itu adalah makhluk Allah yang pertama pun tak berdosa dia. Dan kalau dia kata tak, bagi dia Nur Muhammad itu bukan makhluk Allah yang pertama, juga tidak berdosa. Kenapa dalam keadaan hadis itu palsu, ulama-ulama masih menerima Nur Muhammad sebagai makhluk yang pertama bersandarkan dalil-dalil yang lain? Yang ini yang saya nak berterangkan ya. Berlaku dalam masyarakat sekarang ni ketidakseimbangan dalam menceritakan status hadis, sehingga kan menyebabkan berlaku salah faham dalam fikiran sebahagian ahli masyarakat. Oleh kerana hadisnya palsu, maka amalan itu pun palsu. Saya bagi contoh. Banyak hadis-hadis yang berceritakan tentang kelebihan bulan Rajab dinilai palsu. Tetapi berpuasa pada bulan Rajab adalah amalan yang sahih, kerana sabit dengan dalil-dalil yang sahih. Tapi bila kita hanya fokus, ni hadis tentang kelebihan puasa bulan Rajab ni palsu, ini puasa hari Tarwiyah hari 8 Zulhijjah ni palsu, kita tak cerita hukum, kadang-kadang masyarakat ingat, oh kalau macam tu kita tak boleh lah puasa 8 Zulhijjah tak, pasal hadisnya palsu. Ya, hadisnya palsu, tapi amalan puasa itu ada sandaran dalil yang lain menceritakan tentang kelebihan 10 hari pertama Zulhijjah tu, hadis yang sahih. Baik, saya bagi contoh yang mudah faham. Orang kita, orang Islam semua terima amalan solat tarawih. Kita tahu ini daripada zaman Nabi SAW. Tapi ada hadis palsu tentang solat tarawih. Dia cerita kalau siapa solat tarawih malam pertama begini sekian besar pahalanya, malam kedua begini sekian besar pahalanya. Ya, hadis itu palsu. Adakah berarti solat tarawih pun palsu? Tidak. Hadisnya palsu, tapi the fact that solat tarawih itu ada kelebihan sabit dengan dalil-dalil yang lain. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi ulama menerima adanya kelebihan solat tarawih tidak berdasarkan hadis palsu tadi, berdasarkan dalil yang lain. Demikianlah ulama yang menerima Nur Muhammad itu sebagai awal makhluk, itu juga ada dalil yang lain, bukan dalil hadis yang dinilai palsu tadi. Yang kata hadis Jabir itu bukan yang itu. Mereka rujuk pada ayat Quran, mereka rujuk pada hadis-hadis yang lain. Maka mereka melihat bahawa Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama itu adalah satu pandangan yang betul. Tapi yang tak terima pun tak ada masalah. Ia masalah khilaf. Masalah kalau yang mengatakan Nur Muhammad itu Allah, itu masalah. Sebab makhluk, awal makhluk tu masih makhluk. Adakah Nur Muhammad awal makhluk atau bukan? Confirm makhluk. Tiba-tiba ada orang melawan Nur Muhammad ini sebenarnya adalah Allah, zat Allah. Ya Allah, itu tak boleh. Macam kalau sampai mana itu wajib kita tolak. Itu bercanggah dengan akidah. Wallahu a'lam. Saya nak tanya pasal berkenaan dengan selawat tadi. Jadi bab selawat Allah Ta'ala akan menetapkan masa tempat juga dia. Tapi banyak ustaz yang berpikir untuk dapat fadilah sekian, dia selawat sekian masa, sekian banyak, minggu lah semua. Jadi macam mana baik, selawat secara umumnya adalah ibadah yang tidak diikat, sama seperti zikir ya, secara umum. Tapi ada zikir-zikir yang Allah yang Rasul telah sebut bilangan dan masa, yang itu kita kena follow lah. Tapi tak follow pun tak berdosa, cuma kita memang tak dapat fadilat. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi SAW beritahu, lepas solat maghrib dan solat subuh,
Siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, berapa kali? 10 kali. Diberi 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejahatan, diangkat 10 darajat, dan dijadikan perisai dari syaitan dan perkara-perkara yang dia tidak suka. Ini macam ada ilmu pendinding juga daripada Nabi. Ya. Yang ini kita usahakan 10. Kalau saya buat 5 boleh ke Ustaz? Kita tak adalah berdosa. Kamu tak buat langsung pun tak berdosa. Benda sunat. Tapi bimbang tak dapat fadilat tadi. Alang-alang ada Nabi SAW janjikan fadilat, bagilah 10. Siapa yang sebut selepas daripada solat subuh, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, ditakdirkan meninggal dunia pada siang hari, tak masuk neraka. Dan sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas solat maghrib, ditakdirkan meninggal pada waktu malam, juga tidak masuk neraka. Maaf tanya, jangan marah. Tuan-tuan nak meninggal bila? Maksud saya malam atau siang je. 2 pilihan je. Tak meninggal malam, ya siang. Kalau meninggal siang tak masuk neraka, meninggal malam pun tak masuk neraka, alhamdulillah, syurgalah tempat kita. Dengan asbab 7 kali Allah majini minan nar. Maka jangan kita buat 3 kali. Ada orang tanya, tuan guru apa kalau buat 3 kali boleh ke? Boleh tu boleh. Tapi kalau pintu neraka ada 7. Kalau untuk 3, 4 lagi tunggu kan tak selesa. Kan gitu. Jadi yang ditetapkan bilangan dan waktu tu kita cuba sebaik mungkin raikan supaya kita dapat fadilat yang dijanjikan. Tetapi yang tak ditetapkan mana bebas. Dah bebas, kenapa pula ada ustaz bagi betul lepas subuh selawat sekian banyak, sekian dia punya fadilat dia, ya. Itu adalah berdasarkan pengalaman. Dia bukan wajib kita mesti percaya. Yang kita wajib percaya tadi adalah hadis sahih daripada Nabi SAW. Nabi dah bagi tahu begini, itu wajib percaya. Walaupun tak wajib buat. Kenapa tak wajib buat? Dan benda sunat. Tapi wajib percaya sebab Nabi. Adapun ulama bagi fatwa, siapa yang amal selawat tafrijiyah, selawat nariyah dengan hajat yang besar sebanyak 4,444 kali, insya-Allah besar mana pun hajat dia Allah tunaikan. Itu pengalaman. Mana dia bahasa buat, dia bahasa amal, Allah tunaikan. Jadi dia khabar orang. Tapi itu bukanlah status macam hadis Nabi. Kalau orang kata, aku tak apa percaya, tak apa. Tak menjejaskan iman dia pun. Sebab itu pengalaman orang yang mengamalkan. Bila cerita pengalaman ni tak semestinya dipercayai. Macam ada orang lah, saya kenciman ni hilang dengan minum air ni ya. Ya, jadi kita minum air tu bergelin-gelin tak hilang juga. Sebab pengalaman ni dia boleh berbeza-beza, dan oleh kerana ia atas bukan hukum syarak, tak mesti wajib percaya. Yang Nabi wajib percaya. Wallahu a'lam. Tak banyak dah masa kita. Ada lagi 4 minit. Baik, boleh tak saya 4 minit saya jawab sikit soalan tadi? Tergantung ada orang duduk atas ni bila apa yang Ustaz Abah tadi? Apa jawapannya? Ya. Yang mengatakan sifat 20 tu bid'ah, dia keliru antara penyusunan ilmu dengan ilmu. Penyusunan ilmu memang biasa datang kemudian. Kita belajar rukun sembahyang 13 perkara. Pertama niat, kedua berdiri betul, ketiga takbiratul ihram, keempat baca Fatihah dan seterusnya. Adakah zaman Nabi mengajar sahabat sembahyang rukun sembahyang 13 perkara? Maknanya mengajar rukun sembahyang 13 perkara itu bid'ah. Tapi ajarannya tidak bid'ah. Sejak zaman Nabi SAW, sahabat sembahyang ada takbirnya, ada Fatihahnya, ada rukuk, ada sujud, benda yang sama. Agak-agak sahabat Nabi dulu belajar ke ini idgham, ini ikhfa, ini ma'arid lisukun. Tak adanya. Habis itu tajwid itu bid'ah lah. Tajwid tak ada bid'ah. Tajwid itu membaca Al-Quran dengan elok, makhrajnya betul, panjang pendeknya tepat. Itu sahabat aman. Jadi yang bid'ahnya itu hanya susun wujud, qidam, baqa. Tetapi adakah dalam zaman, jangan kata zaman sahabat, zaman Nabi Adam sekalipun, adakah orang beriman tak percaya Allah wujud? Maka beryakin Allah wujud tu bukan bid'ah. Dan Allah wujud tanpa ada permulaan. Kalau satu orang kata tak, Allah dulu pun tak wujud juga, kemudian dia bawa Allah wujud, kafir dia. Bahkan Allah wujud tanpa ada perakhiran. Kalau ada seorang kata Allah ada wujud, di mana dia tak binasa, Allah pun binasa juga satu masa, kafir. Mukhalafatu ta'ala lil hawadisi, Allah tak sama seperti makhluk dia. Allah pun macam kita juga. Awaklah syirik. Ya, apa lagi? Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, mana Allah tak berhajat kepada makhluk. Dia kata mana pula Allah tak berhajat pada kita? Tak ada kita susah juga Allah Taala. Berat. Ringkuk. Ya. Jadi apa lagi? Bilanglah wahdaniyah, dia kata Allah banyak. Hayah, dia kata Allah mati. Ilmu, dia kata Allah jahil.
Samak dia kata Allah pekat. Basar dia kata Allah buta. Kalam dia kata Allah bisu. Jadi sifat 20 tu tak boleh dinafikan. Mana ada bid'ah sifat 20? Itulah yang diimani oleh orang yang beriman semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sehingga hari kiamat. Tapi yang dia orang kata tu falsafah Yunani. Biarlah kita tu factual sikit. Kalau dah betul ilmu sifat 20 ni pada falsafah Yunani, cuba namakan satu orang ahli falsafah Yunani dalam kitab mana mengajar sifat 20. Kalau ada lah. Tak ada. Hanya dakwaan saja. Dan kalau ini kita kata, orang Terengganu kata for the sake of argument. Betul tak? Iblis kat orang Terengganu. For the sake of argument, kalau betul lah ada satu orang ahli falsafah Yunani yang memang dia yakin dan dia mengajar pada orang Allah tu wujud tanpa ada permulaan, tidak akan binasa, tak sama seperti makhluk, ya, tak bahajat pada makhluk, maha esa, maha hidup, maha berilmu, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata, berarti beriman dah dia. Tak beriman lagi, bahkan yang menolak itu jadi kafir. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang cuba melirukan kita dengan akidah Nabi SAW yang telah dipermudahkan oleh para alim ulama dalam satu bentuk ilmu yang khusus. Masa sudah tinggal 1 minit. Yang sempat saya cuba sempatkan, iaitu nak ikut Nabi SAW dalam amalan. Apa cara dia? Banyak orang suka slogan, kita kena ikut sunnah Nabi. Betul? Habis macam mana cara ikut sunnah Nabi? Apa yang Nabi tak buat, kita jangan buat. Itu bukan sunnah Nabi. Nabi pun iktiraf benda yang Nabi tak buat orang buat. Kalau bersari dengan syarat, Nabi puji. Bahkan siapa yang kata kalau Nabi tak buat jangan buat, kita tanya dia, adakah kamu nak kata apa yang Nabi tak buat tu haram? Dia tak haram lah sebab Nabi tak buat. Dia dah langgar Quran, langgar hadis, langgar ilmu usul fiqh. Dalam Quran Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi SAW bawa kepada kamu, hendaklah kamu ambil. Apa yang Nabi larang, hendaklah kamu berhenti. Ya. Al-Quran kata apa? Apa yang Nabi larang. Quran tak kata apa yang Nabi tak buat. Jadi orang ni macam dia lebih faham daripada Quran. Quran kata yang Nabi larang dah, berhenti, jangan buat. Dia tidak, bukan yang Nabi larang saja, yang Nabi tak buat pun sudah haram. Itu mana dalil? Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ma nahaitukum anhu, apa yang saya larang kamu daripadanya, fajtanibuh, hendaklah kamu jauhi. Nabi tak kata apa satu benda saya tak buat. Kerana benda yang Nabi SAW tak buat ni boleh jadi haram, boleh jadi tak haram. Boleh jadi haram dengan sebab dalil yang lain. Sebab itu kaedah mengatakan at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi tinggal tidak memastikan yang Nabi tinggal itu haram. Dan dalam ilmu usul fiqh, sumber hukum perbuatan Nabi itu hanyalah salah satu sumber hukum. Namanya sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Quran sumber hukum, ijma' sumber hukum, qiyas sumber hukum, perkataan Nabi sumber hukum. Jadi kalau ada orang kata zikir Allah ni tak ada dalil, saya tak faham. Dalil macam mana lagi kamu nak? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Oh, uzkuru situ mana ingat Ustaz? Ya, dua-dua. Sebut dan ingat dua-dua disuruh. Ya. Ijma' ulama tidak ada yang komplain zikir Allah selama lebih kurang 700 tahun. Tak ada yang kata tak boleh zikir Allah. Takkan oleh kerana satu orang ulama yang datang kemudian berfatwa kamu nak tinggalkan ijma' ulama. Kemudian Nabi SAW sendiri suruh, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah, tak putus-putus lidah kamu tu basah dengan menyebut Allah. Jadi agama yang asalnya luas jadi sempit kerana salah faham terhadap sunnah Nabi SAW. Jadi moga-moga apa yang saya sampaikan sikit sebanyak ini Allah jadikan sebab kefahaman dan kebaikan buat kita semua. Apa yang salah saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.